Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Semua kisah-kisah yang saya nak ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia. Jadi sebelum kita mulakan ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Baiklah, untuk cerita yang pertama ni, saya nak ceritakan tentang kisah pengalaman pelaut ataupun mereka yang bekerja di offshore, dekat pelantar minyak, dekat atas kapal. Macam itulah pengalaman dia. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Masa tu kan, kejadian ni berlaku dekat diri saya sendirilah. Jadi seperti biasalah kan, mestilah shift malam. Kalau siang memang tu tak keluar lah. So kerja daripada waktu tu kerja daripada pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi. Tapi waktu tu kita orang semua ni kena standby je, tak buat kerja apa pun. Masa tu kita orang belum mooring lagi. Mooring ni kira macam merapat tau, dekat pelantar ni. Still long side, tengah tunggu permit untuk masuk ke location pelantar waktu tu. Time tu kita orang buat, orang kata, menghiburkan diri sendiri lah kan. Ada yang main handphone, macam-macam lah Tapi kami yang kru standby ni, shift malam waktu tu, banyak habiskan masa dengan main phone dekat dalam bridge. Bridge ni adalah satu tempat bilik pilot tu Ada juga yang kat luar, dekat tepi kapal port side, dekat starboard. Sebab rasa dia best je feel dia. Sebab duduk kat tepi laut kan, mana tak best. Memang seronok dengan bunyi hembusan angin, bunyi ombak melambai-lambai. Betul ke? Kan? Suka hati kau lah. Bila santai-santai kat tepi pantai ni, orang kata sambil tengok keadaan laut di waktu malam tu kan, memang syok lah feel dia. Cuma bulan saja yang menjadi penerang suasana lautan pada ketika itu. Selama 6 hari ni, kita orang long side ni dekat tengah laut. Long side ni macam kena santai, kena sidai agaknya kan. Sepanjang tu jugalah kru kita orang ni, seramai 14 orang ni, santai je setiap malam kan. Sebab tak ada kerja, standby dan tak buat kerja lah waktu tu. Tepat je jam pukul 8.45 malam, selepas isyak lah waktu tu, masing-masing ambil port kat tepi kapal lah tu. Ada yang duduk kat depan kapal, ada yang duduk dekat helideck, ada juga yang curi-curi memancing tau masa tu. Kalau ikutkan aktiviti memancing ni, bagi yang offshore adalah dikira sebagai satu kesalahan tau. Dan ia termasuk dalam Akta 12 Life Saving Rules. Macam itulah. Saya pun tak faham benda ni. Pada mereka yang pelaut-pelaut tu mungkin boleh ceritakan balik semula lah. Sebab cerita ni saya baca dan saya rasa seronok untuk dikongsikan. Kita kongsikan. Memancing ni adalah dilarang sama sekali memang betul-betul tak boleh buat. Jadi kalau sayangkan kerja tu, kata dia, tak payahlah cari masalah kan. Boleh kena terminate bila kalau misal kata kita tertangkap memancing ni. Tapi yelah kan, kena tengok kapten dengan superintendent dia lah. Kalau okey orang dia, pandai makan, pandai simpan lah kata orang. Okey, jadi saya teruskan cerita dia. Dan pada satu malam tu, Rabu malam Khamis, saya still ingat lagi tarikh tu. Hari apa kejadian ni berlaku, semua masih segar dalam kepala otak saya waktu tu. Kami masa tu dekat port side tau, sebelah kanan tepi kapal waktu tu, tengah main phone kan. Jadi masa tu kita orang ada berlima lah kat situ, 5 orang kat situ. Saya dengan rakan saya, iaitu Husnul, Jack, Din dan Alif. Husnul dan Alif ni satu company dengan saya lah. Dan diorang berdua ni asal daripada Lawas.
Jack dengan si Din pula kru daripada third party lah yang tolong assist company kita orang. Dia ni macam orang kata backup punya pekerja lah, macam tu lah agaknya. Tengah kita orang kusyuk-kusyuk main phone sambil scroll FB tu kan, masa tu saya snap lah pakai kamera phone saya, ambil gambar suasana laut pada waktu malam. Orang kata konon-kononnya nak post kat wall Facebook lah konon kan. Tiba-tiba saya terpandang macam satu bentuk kapal tau, tapi besar sangat kapal ni, dan ia menghalang pemandangan lampu-lampu daripada pelantar tu kan. Kalau kita pergi dekat Pengerang kan, kita boleh nampak lampu kat pelantar tu kan. Lawa sangat kan, dengan berapi-api, dengan ada mentol-mentol keliling tu, memang terang menderang macam tu lah. Tapi bila kapal ni lalu, dia punya besar tu sampai menghadang lampu tu, memang tak sampai dah tak nampak langsung dah. Dia pun terus mention dekat kawan saya, si Hasnul ni, "Nul, kau nampak tak tu? Apa tu Kapal ke?" Hasnul pula jawab, "Oh, kapal lah tu Yus, tapi gelap je, tak pasang lampu pun kat deck dia." Saya pula kan dalam hati, biar betul kapal besar macam tu tak ada lampu pula tu. Tapi yes, memang betul, bentuk dia memang bentuk kapal tau. Yang lagi 3 orang kawan saya ni tak perasan tau apa yang kita orang berdua ni tengah perhati. So adalah dalam 10 minit macam tu, kami berdua perhatikan je bentuk kapal ni. Tapi kapal tu kan, dia macam stay je, macam tak bergerak-gerak pun daripada tempat yang kami pandang ni lah. Masa tu memang ada bulan full moon. Bulan tu bulan besar, kan penuh waktu tu. Tapi kapal tu tak berada cun dekat bawah cahaya bulan tu, jadi kami tak berapa nampak lah, dan tak dapat nak lihat bentuk kapal tu dengan lebih jelas lah. Sebab malas nak fikir sangat waktu tu. Kita berdua ni pun, saya dengan Hasnul ni lah, pun ignore je lah, lantak lah dia kat situ kan. Dalam masa yang sama, si Jack ni pula tegur, "Wah, besarnya kapal," kan, sambil menunjuk dengan jari telunjuk dia. Dan kami semua pandang dia ni lah, tanpa sepatah kata pun kan, kita orang pandang-pandang dia lah. Semua mata bagaikan terpaku tau, bila tengok kapal tu melintas betul-betul depan mata kami berlima waktu tu. Tak tahulah macam mana kita orang nak explain cara dia wujud tu tau. Dia macam sebuah kapal layar ataupun kapal layar perang lama tau. Macam orang kata Jack Sparrow punya kapal tu kan, apa nama dia tu lupa dah saya, yang seperti kapal lanon tahun 60-an macam tu. Jemaahnya agak menakutkan jugalah, siap ada meriam lagi kat tepi dia tu kan. Jadi tapi keadaan kapal tu gelap lah, tak ada lampu. Macam dekat deck dia tu tak ada pasang lampu langsung lah. Masa tu dia melintas betul-betul bawah bulan, tak jauh je daripada kapal kita orang tau, jarak dalam 20 meter macam tu kan. Dan masa dia melintas tu, langsung tak dengar bunyi apa-apa pun, silent and smooth jalan. Biasa kalau kapal melintas air ni kan ada bunyi splash air kat situ kan. Jadi waktu tu kan, kita orang perhati je tau, sampai kapal tu hilang daripada pemandangan kita orang semua ni lah. Masa kapal tu melintas depan kita orang ni, memang rasa macam meremang tu naik sampai ke kepala tau. Tapi dalam hati kita orang memang dah tahu lah kapal tu adalah kapal jemaah kan. Jadi esoknya kita orang pun ceritalah hal ni dekat kawan-kawan yang lain. Malangnya ada yang percaya, tapi ada yang cakap perasaan korang je tu, tak apa-apa lah korang ni kan. Yelah, ada yang percaya, ada yang tak, tu standard biasa kan. Dan ada satu lagi kejadian pula yang ini pula terjadi dekat kawan saya yang nama dia Jack tau, dengan seorang lagi nama dia Azman. Azman ni kata dia steward kapal macam tu lah. Biasanya kita orang ni setiap hari Ahad hujung minggu kita orang akan buat barbecue tau kat situ. Dan selalunya barbecue ni start pukul 4 petang sampai maghrib lah kita orang buat. Time maghrib tu selesai je barbecue apa semua, Jack dengan si Azman ni tengah kemas-kemas lah kan. Tahu kan kalau suasana maghrib ni macam mana, awan dia masa tu warna dia pun macam warna kekuning-kuningan gitu kan. Time tu pula si Jack ni tengah tolong si Azman ni untuk buang food waste dekat laut, ataupun sampah-sampah yang tadi bahagian makanan lah, ada lebihan makanan ke apa, dia orang kumpul-kumpulkan, dia orang nak buang dekat laut lah gitu. Dan time tu lah kita akan nampak banyak ikan besar-besar timbul tau, timbul-timbul dia makan sisi-sisi makanan. Jadi kita boleh tengok, syok lah tengok pemandangan tu kan. Tengah dia asyik buang waste tu, tiba-tiba pandangan dia gelap.
satu benda yang besar, yang amat sangat besar lah berlintas depan mata diorang berdua tau. Dan benda ni terjadi macam sepintas lalu. Macam tu tau. Ia adalah jelmaan sebuah kapal layar yang zaman dulu-dulu tu tau. Masa tu Azman ni terus pingsan weh. Tak sedarkan diri langsung. Sebab ni kan jenis yang lemah semangat tau. Tapi masa tu medik sahkan dia ni kurang air orang kata, dan tak cukup tidur, tak cukup rehat. Jack beritahu lah kat kita orang ni kan, kapal yang dia orang nampak time maghrib tu sebenarnya besar dia sampai menutupi pemandangan awan tau. Sampai awan yang ke atas tu patutnya kalau kecil kita memang boleh nampak lagi, tapi sebab terlalu besar sampai awan ke atas pun kita dah tak nampak dah. Dan suasana jadi suram dan gelap tau masa tu. Dan diorang rasa macam kena pukau dah, tak boleh nak bergerak ke mana. Time benda tu lalu depan diorang tu, dia rasa macam dah metunya tu, terpaku lah orang kata kalau bahasa sastra dia kan. Tapi bila diorang informkan benda ni kat orang-orang yang duty dalam bridge tu, orang bridge pun cakap lah mereka tak nampak apa-apa pun kan, kata dia kan. Mana ada kan. Padahal boleh je nampak daripada deck kapal tu. Yang mereka duduk kat dalam bridge tu sebab diorang ni yang monitor radar tu, patutnya kalau ada apa-apa yang besar ataupun apa saja pun yang lalu, sebab diorang tengok kat radar tu, diorang mesti akan detect. Tapi diorang kata tak ada apa-apa kat situ. Dan selepas 2 minggu kat location tu, barulah kita orang merapat dekat pelantar kan. Dekat pelantar ni perkara yang sama juga terjadi tau. Kat incas saya ni 2 orang. Tapi sebelum ni kita orang memang dah heboh dah kan pasal penampakan kapal layar yang besar ni. Tapi diorang ni macam tak berapa percaya sangat. Dan kali ni diorang pula yang terkena tau. Maksud saya ternampak dengan benda tu yang sebelum ni kita orang cerita-ceritakan ni. Yalah, diorang tak percaya sangat kan. Kan dah mendapat kau, kata dia. Masa tu kita orang baru nak start operation. So kita orang ni lifting lah, tengah angkat-angkat semua tools, machine, water mini pool, water pump dan hoses yang ada dekat pelantar tu. Masa tu pula pukul 1 pagi. Cuaca pun relax, tenang je malam tu. Incas kami 2 orang ni tengah busy sangat tau masa tu, survey tempat yang nak kena maintenance dekat atas pelantar tu lah. Jadi kami tu masa tu rigging crew semua dekat bawah diorang lah iaitu dekat loading bay pelantar tau diorang ni semua. Dah tu tiba-tiba kami dengar tau suara diorang berdua ni bising-bising kat atas pelantar tu, heboh sangat kan. Terus auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, berulang-ulang kali sambil berlari tu. Bergegas tergesa-gesa tau, turun-turun sampai yang kami tengok ni pun macam bahal pula bos aku ni kan. Dia macam benda tak pernah nampak. Bukannya senang nak nampak bos kau berlari kan. Sampai je diorang kat bos saya ni dekat kita orang ni diorang pun cakap lah yang diorang nampak sebuah kapal besar sangat, kata dia. Tak dapat nak diorang ni nak explain tau macam mana besarnya kapal tu. Diorang cakap ni macam kapal layar perang zaman dulu. Sama macam yang kita orang nampak ni menggigil jugalah kita orang tengok diorang berdua masa tu kan. Itulah tak percaya sangat kan. Sampai heboh satu kapal cerita pasal ni. Selama sebulan jugalah masa tu kan, kru marine kapal pun ada kat yang cerita pasal penampakan ni tau. Mungkin orang yang kerja offshore ada yang pernah dengar tau, kapal melanggar pelantar minyak kat kawasan South West Borneo ni dulu. Ni cerita dulu lah ni benda ni wujud tau. Masa kapal construction tu tengah belayar nak pergi location daripada pelantar ke satu pelantar, dan time tu malam pula tu. Secara tak sedar wujud sebuah kapal lama yang besar menghalang laluan diorang ni lah. Kapal construction ni lah, dia menghalang kapal construction ni nak berjalan lah. Sebab kan nak mengelak daripada berlanggar dengan kapal yang tiba-tiba muncul tu, tiba-tiba terlanggar pula pelantar minyak, dah satu kerja lagi lah, lagi teruk kan. Time tu dah jadi isu besar tau, sampai di move kapal tu balik pelabuhan kerana nak kena maintenance balik lah. Mungkin sebab dah rosak ke apa, sebab langgar pelantar bukan cerita kecil ni. Kadang tu saya terfikir juga tau, sedangkan kami yang bekerja dekat pelantar ni boleh nampak benda-benda yang menakutkan macam tu. Ini kan pula nasib nelayan. Apa nasib diorang agaknya. Sebab nelayan ni dah lah pergi memancing seorang-seorang, bukan memancing dia bukan memancing kalau nelayan, dia memukat ke menjala ke apa kat tengah laut kan. Seorang-seorang pula tu cari rezeki kat laut berbekalkan iman di dada. Itu je, dengan keberanian kan, demi nak menjaga keluarga. Dan bagi saya dengan adanya pengalaman macam ni,
Terdetik pula ke hati saya ni akan kebesaran daripada Maha Pencipta. Sehebat mana pun akal manusia tak akan dapat memikirkan betapa luas dan besarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya terlalu luas dan banyak lagi kewujudan dalam dunia ni yang manusia ni belum terokai. Ya, memang kita tengok Discovery Channel pun dia orang kata atas bumi ni banyak lagi tempat yang manusia tak terokai kan. Terutama belum cerita bawah laut lagi lah banyak memang tak diterokai, ada pun berapa persen je. Dan keseraman tu mungkin tak dapat dirasa dengan cara saya bercerita macam ni, kata dia. Tapi bila diri kita sendiri yang merasa benda tu wujud depan mata kita pula tu, sampai bila-bila pun ianya tidak akan luput daripada ingatan kita. So saya jadikan ianya sebagai hikmah untuk saya terus mendekatkan diri saya dengan Yang Maha Esa. Ini adalah kisah yang pertama untuk kisah seram Malaysia kali ini. Harap korang enjoy. So ini kita nak sambung dengan kisah yang kedua. So stay tune. Baik, kita sambung dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah kali ni sama jugalah, kita masih lagi cerita pasal offshore, pasal pelantar minyak, pasal kapal-kapal ni kan. Baik, kita teruskan cerita dia tanpa membuang masa. Untuk kisah kali ni saya nak ceritakan tentang jelmaan, gangguan dan juga penampakan entiti-entiti iaitu benda gaib di kawasan pelantar minyak sepanjang saya bekerja dekat industri oil and gas ni Okey, saya sambung cerita. Ni bukan cerita saya, sama juga macam cerita yang pertama tadi. Saya hanya menceritakan kisah ni, kisah orang. Baiklah, saya teruskan. Sepanjang saya bekerja dalam industri oil and gas ni, saya jadikan kisah-kisah ni ringkas je secara ringkas, dan semuanya saya jadikan part by part agar mudah dipahami dan mudah diceritakan lah. Baiklah, cerita satu, tajuk dia tunggu saya dekat gym, kata dia. Tunggu aku kat gym lah kita guna bahasa biasa lah Kalau tak silap saya, kisah ni 3 tahun lepas tau. Masa tu kita orang tinggal dekat accommodation check up rig macam tu check up rig. Alright. So nama kapal ni saya rahsiakan untuk menghormati kru yang masih bekerja dekat situ. Okey, kapal ni just untuk jadikan living quarters je masa tu. Sebab dekat pelantar masa tu LQ dia penuh dengan POB. So tak cukup lah bedding. Bedding ni tempat tinggal katil agaknya Tapi LQ dengan POB tu saya tak dapat nak menerangkan, sebab saya bukan orang kapal, tak berapa tahu sangat. Okey, daripada ni, kalau ini cikgu saya ajar, biar tak pandai, jangan memandai-mandai, kata dia. Kalau memandai lagilah tak apa-apa nanti kan. Ya, terpaksalah kami ni tumpang check in dekat kapal jack-up drilling ni, yang time tu tengah skid ataupun bercantum dengan pelantar minyak tempat kami bekerja. Masa tu kita orang shift siang je waktu tu. Dah habis kerja jam 6 petang, lepas settle solat maghrib, solat isyak, kita orang pun macam biasalah, masing-masing pun mulalah buat hal sendiri, melayar ke sana seorang, kat sini seorang kan. Macam tu lah. Ada yang ke hulu, ada yang ke hilir, main phone, video call, biasalah orang tengah on call dengan makwa, kata dia kan. Okey, ada gak yang layan movie kat TV room. Jadi yang kita orang ni pula, entertainment kami waktu tu lain sikit. Kita orang ni geng-geng angkat besi, kata dia. Main-main gym gitu. So masa tu kita orang berempat je lah. Start gym pukul 9 malam macam tu, sampailah ke pukul 11 malam Dekat gym tu, tempat dia ni memang agak creepy sikit lah, agak sunyi sikit, sebab waktu tu tak ramai orang yang gym waktu malam tu. So kami yang memecahkan kesunyian malam di dalam bilik gym tu. Tengah gigih kita orang berempat ni buat game set kan. Masa tu hingga dah tak sedar dah pukul berapa, yang jam dah menunjukkan pukul 11 lebih dah waktu tu. Semua orang pun dah nak tidur dah waktu tu. Time tu yang kerja shift malam memang tak ada lah, yang shift siang je ada. Sebab yang shift malam semua dekat on deck lah, tengah kerja ataupun dalam dalam engine room ke macam mana kan. Yang diorang ni, mana yang kerja shift siang, malam tu boleh beriadah, tu yang diorang ada dekat situ. Tapi kebanyakan mereka dah banyak-banyak dia dah nak start masuk tidur. Jadi kami ni yang belum tidur masa tu, dan kawan saya yang 2 orang ni, Asmin dengan Wani, cakap,
Okey, kita last set. Dan stop pada pukul jam 12 malam. Sebab dia orang nak pergi merokok. Dan dah tepat pada pukul 12 malam macam tu. Kita orang pun dismiss lah. Macam biasa. Yang dua tadi tu, Asmin dengan Wan ni pergi merokok. Kawan saya seorang lagi ni, si Azri, cakap dia nak mandi, lepas tu nak tidur, nak turun masuk tidur, dah rabak kata dia. Saya pula nak pergi toilet yang berada dekat sebelah gym. Nak pergi toilet ni pula kena melintasi bilik locker room tau. Time malam macam ni memang gelap sangat tau locker room ni. Sunyi gila weh, kata dia. Saya pun tak tahu tau kenapa lah gelap tempat locker room tu. Tapi saya malas lah nak fikir kan. Sebab tak terdetik pun masa tu. Nak takut ke, nak apa benda-benda negatif ni, tak ada waktu tu. Saya ni husnuzon. Okey, nak pergi toilet pula kat bilik saya tu macam jauh sangat. Kat bilik saya pun ada toilet juga, tapi terlalu jauh pula nak pergi. Ingatkan lepas je pergi toilet ni nak lepak kejap dengan si Hasmin dengan Wan ni dekat smoking room. Orang kata boleh lah sepam dua juga kan, sambil reda-redakan peluh, kata dia. Jadi time saya dekat toilet tu, waktu tu lah dia kat dalam toilet ni dia ada 5 pintu tandas tau. So saya waktu tu pula saya gunakan pintu tandas yang keempat tau. Tiba-tiba saya tengah guna-guna, orang kata tengah berangan-rangan dalam tu kan, memikirkan masa hadapan. Tiba-tiba saya dengar ada bunyi orang masuk tandas. Saya pun tegur lah selamba, "Oi, kau ke Min?" Tapi tak ada balas langsung tau. Dia buat dia je, tak asal pula tak berjawab ni kan. Settle je saya punya menjalankan kewajipan saya tu. Saya pun keluar daripada toilet, buka pintu, keluar. Jadi saya tengok tandas nombor 2, macam ada orang dalam tu kan. So dah lepas tu bunyi dia flash. Orang yang dalam tandas tu pun keluar lah dengan muka selamba kan. Macam tu lah agak je muka selamba. Saya tak pandai sangat bawa muka selamba. So saya, kau punya Wan. Jadi saya nampak kawan saya yang nama Wan tu baru keluar daripada tandas tu lah. Cepatnya kau merokok. Asmin mana? Saya pun tanya si Wan ni lah. Dia guna isyarat tangan je sambil tunjuk dekat macam tu lah. Maksudnya si Wan ni tunjukkan yang si Asmin tu dekat smoking room tadi kan. Perhal dia ni penat sangat kot lepas gym. Sebab sampai tak berkata apa-apa kan, main bahasa-bahasa isyarat dah kan. Macam tu. Masa tu saya merasa macam biasa, tak rasa apa-apa pun. Sebab tu dia pergi dekat sinki, cuci tangan sambil dia pandang cermin. Tapi time dia dekat cermin tu, memang saya nampak muka si Wan ni macam lain macam sikit tau. Pucat letu, macam pucat macam tu, macam muka tak bernyawa macam tu. Mata dia pula waktu tu tak berkelip langsung. Macam tu je kan. Memang pelik weh. Teruk sangat dah letih dia ni dalam hati saya lah kan. Lain macam kan. Tiba-tiba pula dia tegur saya, "Yus, nak sambung gym lagi tak?" Kata dia macam tu lah kan. Bila saya dengar je dia cakap macam tu, saya pun macam okey lah. Biar betul dia ni. Tapi saya faham sangat dengan si Wan ni. Sebab dia ni jenis orang yang agresif sikit tau orang dia. Jenis kalau gym ni, ataupun kalau dia pergi main gym ni, tak pernah rasa puas tau. Saya pun cakap dengan dia balik, "Okey Wan, aku layan je, tapi follow game kau je lah, set kau je lah Okey." Si Wan ni pula cakap, "Okey, tunggu aku kat gym." Si Wan ni dia cakap macam sepatah-sepatah, dia slow je kan. "Kejap lagi aku datang." Sambil dia senyum. Alright. Saya pula jawab, "Alright, aku ambil angin je kat luar." Keluar je daripada toilet tu, tak semena-mena terus bulu roma saya ni meremang tau. Sampai ke tengkuk, naik ke kepala, kembang rasa kepala macam tu lah. Seluruh badan saya rasa mengemang gila tau. Tapi saya abaikan je lah. Dan saya terus on the way ke smoking room lah. Sebab mesti Asmin tengah merokok lagi kat situ waktu tu kan. Dalam hati saya lah, dalam fikiran saya. Kan baru je lepas beberapa minit dekat gym tadi kan. So mestilah saya fikir dia still kat sana. Sampai je lah saya dekat smoking room tu. Tiba-tiba saya tengok si Wan dengan si Asmin ni baru nak keluar daripada bilik smoking room tu tau. Saya pun lagi dah macam terkejut beruk lah kan. Tengok Wan ada pula kat situ. Dan diorang berdua cakap, nak naik dah pergi bilik, kata dia. Lepas tu mandi-mandi, lepas tu nak tidur lah. Dah rabak dah ni, kata dia. Saya pun tanyalah dekat si Wan ni, "Wan, lajunya kau tadi bukan kata kau nak pergi gym dengan aku ke? Kan kau yang cakap tadi, kita bercakap tadi dalam toilet," kata dia. Lepas tu si Wan nak jawab, "Nak pergi gym? Biar betik kau ni, toilet bila masa aku pergi? Tadi aku dengar daripada tadi, aku dengan si Hasmi ni kat sini, hisap okok. Kan dah cakap dengan kau." Lepas tu si Hasmi nak jawab,
Lah. Kenapa Yus? Si Azmi ni tanya saya lah Saya pula jawab balik semula. Ya ke? Okey lah, tak ada apa-apa lah kan. Saya pun waktu tu dah start mula rasa seram. Pelik pun ada, seram pun ada masa tu lah. Lepas keluar daripada toilet tu, rasanya tak sampai macam 20 saat tau macam tu. Dah sampai dah pun ke smoking room. Maksudnya jarak daripada toilet ke smoking room tu within dalam radius kita boleh berjalan, kalau berjalan kaki tu dah 20 saat dah sampai dah. Tapi boleh pula tiba-tiba saya nampak Wan yang tadi baru jumpa dalam toilet tadi, dia boleh ada dekat smoking room tu dengan si Asmin ni. Cakap tak ada pun pergi toilet. Habis yang saya jumpa kat situ siapa pula kan? Kau rasa? Malam tu Azri pun dah nyenyak tidur tau, sebab dia sebilik dengan saya tau. Rasa seram pula saya masa tu. So perkara ni saya diamkan je tau, sampailah kita orang balik. Kerucin saya barulah saya cerita kat dia orang tau. Tapi sebelum tu, kawan saya si Asmin ni pun ada gak kena sama macam saya juga tau. Dia ni, si Asmin ni, pergi merokok seorang-seorang lah. Waktu tu lebih kurang dalam pukul 2 pagi gitu. Sambil orang kata yalah, orang masih di alam percintaan gitu kan. Sambil WhatsApp dengan girlfriend dia, dia pun pergilah ke smoking room. Dia nak smoking ni mesti kena pergi smoking room kalau tak nanti boleh jadi satu kesalahan lagi. Tapi tiba-tiba ada seorang member kru kapal ni datang dekat dia tau. Dia minta rokok pakai isyarat tangan je. Biasa kalau lelaki tahu lah, kalau macam ni tu maksudnya minta rokok sebatang lah gitu kan. Member tu dia pakai overall tau masa tu. Macam tengah kerja lah. Orang kata time-time tengah kerja, dia rasa nak merokok agaknya, dia turun ke smoking room, dia jumpa dengan kawan ni lah untuk minta rokok sebatang. Dan dia fikir member ni tengah duty watch tau, shift malam punya duty watch. Asmin ni pun bagi je lah rokok kan dekat member dia ni lah. Lepas tu yang hairannya, member tu tak bercakap langsung tau kat dalam bilik smoking room tu. Muka dia serius, pucat gila tau. Dia ni macam kalau hisap rokok tu, ashtray kat depan tu kan, dia macam tu je pandang dia ashtray tu. Dah kenapa kan? Lepas dia siap hisap rokok, si Azmi ni pun pergilah keluar, nak naik semula ke bilik dia. Dan pada masa yang sama pula, dia nampak member yang tadi tu baru minta rokok kat dia tu baru turun tangga. Pakai baju biasa, seperti orang baru bangun tidur macam tu, macam nak turun pergi merokok jugalah. Padahal baru je tak sampai pun 1 minit, dia gerak daripada smoking room tu. Benda macam ni memang banyaklah terjadi dekat pelantar, mana-mana pelantar-pelantar minyak ataupun kapal-kapal tau. Benda ni ataupun entiti ni, dia akan menyerupai kawan ataupun member ataupun orang yang kita kenal tau. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Jadi saya nak sambung dengan kisah seram Malaysia yang ketiga, dan masih lagi kita berada dekat pelantar minyak. So stay tune. Untuk kisah seram yang ketiga ni, seram di Ampar 6. I don't know lah, dia punya ni AMPA 6 ke ataupun Ampar 6 ke. So maafkan abang tak tahu dik. Tapi boleh kan, ikut je lah mana-mana. So cerita dia macam ni. Dekat pelantar ni, dia ada satu pipeline tau. Yang tempat keluar api tu, yang kalau kita pergi kat Pengerang ataupun dekat Terengganu tu kan, yang cantik sangat, api terkeluar-keluar gitu kan. Siap bawa family saya pergi tengok. Tapi memang cantik lah tempat dia. Okey, kita sambung cerita So kita orang panggil benda tu flare. Oh, baru tahu panggil flare. Aku ingatkan api. So time tu kalau shutdown je, api tu memanglah padam, kata dia kan. So satu malam tu, macam biasa tau, shift malam, tugas saya masa tu standby man atau breathing apparatus wearer. Macam tu lah. Saya tak faham maksud dia. Saya main sebut je, tapi memang tulis kat sini lah. Masa tu hot work dalam vessel, kata dia. So saya ni standby man dekat main hold vessel tu. Time tu kalau tak silap saya dah jam 3 pagi lebih tau. Yang masa tu mata tengah dah memang dah rabak, ngantuk gila dah. Tengah santai-santai duduk kat luar vessel tu, saya ni termenung lah kejap, pandang dekat atas flare tu kan. Cantiknya kan. Macam tu lah, agak berfikir-fikir lah, macam mana lah yang orang berani panjat sampai naik tinggi sampai atas tu
Tiba-tiba saya ada satu benda tau. Saya nampak macam ada satu benda bergerak-gerak dekat tu. Tempat tu memang tinggi kalau misal kata orang kata dekat flare ni, top of the flare tu memang tinggi sangat-sangat, sebab dia nak keluarkan api daripada atas tu kan. So betul-betul dekat crown api tu ada sesuatu yang bergerak-gerak kat situ. Masa tu dekat situ, dekat crown tu memang tak ada api lah, sebab kita orang dah shut down kan waktu tu. Dan bila saya amati betul-betul benda yang bergerak tadi, apa benda ni tau? Dalam hati saya ni, burung kot. Tapi takkanlah besar macam tu punya burung kan. Dan saya perhati je lagi, apa benda lah ni. Walaupun waktu tu mata saya ni dia memang tengah mengantuk yang amat. Lepas tu saya nampak lah benda tu kan berdiri dengan tak ada kepala. Lepas tu dia terjun ke laut, macam orang tengah bunuh diri macam tu. Terus hilang ngantuk babe. Terus terang biji mata ni. Dan ada lagi satu kisah dekat Kelantan ni jugalah. Benda tu kan menampakkan diri dia, menunjukkan diri dia. Tada, macam tu kan. Yang ni bagi semua yang pernah pergi ke AP6 ni, rasanya tahulah cerita ni. Benda ni dekat DP ataupun drilling platform. Ada seorang member ni pernah kena tegur tau dengan benda ni. Time tu dia tengah menyanyi seorang-seorang, la 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 la, macam tu lah agaknya, orang tengah happy kan dekat DP ni. Dia ni shift malam waktu tu. Sambil tugas dia tu, dia tengah jaga mesin tau. Tengah syok-syok dia punya menyanyi, berdendang, berkaraoke begitu kan. Tiba-tiba benda tu ada dekat sebelah dia babe. Sambil memandang kat member ni. Itu. Kan. Lalu benda ni pun tegur dia macam, hey. Terkejut member kan. Benda tu rambut dia panjang tau. Dia macam terbongkok sikit, macam Hunchback of Notre Dame tu bongkok. Dan badan dia ni berlumpur-lumpur warna hitam. Kan kalau benda ni kena kat korang, apa korang rasa? Weh, kalau kena kat saya, tergamam babe kan, tak terkata apa pun lepas tu. Dan ada juga dekat CCTV, benda ni tertangkap tau dalam rakaman CCTV. Time tu salah seorang kru electrician tengah buat inspection tau dekat dengan helideck. Masa dia dengar bunyi tu, macam bunyi kocakan dalam air, macam bunyi benda macam tu lah agaknya, bunyi benda berat jatuh kat tengah dalam laut waktu tu. Lepas tu dia toleh ke laut tu, tiba-tiba bunyi mengilai bergema. Macam tu lah agaknya bunyi mengilai. Saya tak pasti, serius. Saya memang tak pernah dengar dan minta janganlah sepanjang umur saya minta dijauhkan. Janganlah dengar, janganlah nampak benda macam ni. Tiba bunyi mengilai ni bergema-gema tau dekat atas kepala dia. Ya Allah, nak orang kata memang na'udzubillah min zalim, minta jauh lah benda-benda macam ni. Ni cerita dari member saya lah tak tahulah betul ke tak ke. Ni dia cerita kat saya. Jadi saya ceritakan balik je kat sini. Dan satu lagi cerita. Next ni saya nak cerita pasal anak kucing misteri. Logik tak? Anak kucing boleh berada dekat tengah-tengah pelantar minyak. Jarak jauh pelantar minyak ni dengan darat 20 km bukan dekat tau. Jadi cerita dia macam ni tau. Malam tu seorang juruteknik kaki tangan yang bertugas kat AP6 ni, dia tengah buat rutin lah kerja dia tau. Cek itu, cek ini. Dan pada satu malam tu, tengah-tengah dia buat kerja tu, dia ternampak melalui hujung mata dia atau peripheral vision macam tu hujung-hujung mata gitu kan, seperti ada seekor binatang tau sedang benda tu macam melintas dekat tempat dia tengah buat kerja. Gitu lah. Kucing, anak kucing kan comel, jadi bunyi dia kalau gajah gedung. Okay, saya sambung cerita. Tempat yang dia tengah buat kerja ni, tempat tu sunyi tau, tak ada penghuni pun dekat situ. Jadi sebelum tu memang dia orang ni selalulah dengar bunyi macam kucing miau miau miau. Time tengah-tengah malam. Apa kau rasa bila dengar bunyi kucing tengah-tengah malam kat pelantar minyak? Sebab benda tu memang sangat tak logik bila kucing ada kat pelantar minyak. Bila pula kau dengar bunyi kucing mengiau, itu lagi satu benda yang out of the world, tak boleh nak fikir pun. Tapi nak pergi cari kucing tu, macam mana nak cari kucing tu tau. Kadang-kadang sampai menyebabkan diorang ni ketakutan tau, dan tak boleh fokus dengan kerja tau. Tapi masa malam tu, seorang juruteknik ni dia rasa macam tak puas hati tau. Apa yang dia dapati, ada seekor anak kucing warna hitam yang bertumpuk putih tengah melintas depan mata dia. Depan mata ni nampak kucing. Dalam ketakutan dan curiga, dia terus pergi laporkan perkara tu pun dekat in-charge dia dan juga rakan-rakan sekerja dia. Dia pun beritahu semua sekali lah. Bermacam-macam cerita lah kita orang dengar tau pasal anak kucing misteri ni.
Ada yang cakap ini adalah kucing jadian, dan ada yang nampak kucing tu tiba-tiba boleh pula bertukar menjadi makhluk berkepala kerbau. Dan misi penangkapan anak kucing ni pula diorang cakap memakan masa yang agak lama lah sehingga mereka menggunakan perangkap kucing. Banyak spekulasi dan versi pasal kucing ni kita orang dengar lah sampai benda ni heboh tau, sampai keluar cerita ni, sampai masuk media kata dia. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Ada lagi satu cerita last yang terakhir. Enjoy. Harap korang masih enjoy So stay tuned. Sambung dengan kisah seram Malaysia yang keempat dan yang terakhir ni Tajuk dia Banksman. Banksman tu maksudnya apa saya pun tak berapa pasti, tapi kita cerita je lah. Memang cerita ni saya tak boleh lupakan sampai bila-bila guys. Okey, insiden ni adalah insiden yang pernah terjadi lah. Satu isu dekat industri oil and gas waktu tu, tapi tak tahu pula saya sampai tak cerita ni ataupun rumor tu dekat warga offshore dekat seluruh dunia ni. Sebab dalam industri oil and gas ni, setiap kali je ada kejadian ataupun kemalangan ataupun kecelakaan yang berlaku, memang satu industri ONG ni akan tahu. Kita panggil ONG ni, kita short form untuk oil and gas akan tahu. Sebab benda ni mesti kena isu. Setiap kali diorang akan adakan safety meeting, benda ni diorang akan masukkan sekali dalam meeting tu untuk mengelakkan perkara yang sama terjadi dekat tempat-tempat lain. Begitulah cerita dia Jadi benda ni terjadi dekat diri saya sendiri tau, dan ianya adalah jadi satu pengajaran buat diri saya. Dan masa tu awal tahun 2017, yang mana saya dah bertukar kerjaya ke bidang yang lain tau, iaitu drilling crew, sebagai deck foreman kata dia. Seperti biasalah, nama company saya akan rahsiakan. Dan pada masa ni saya pun dah bertukar lagi ke company drilling yang lain, sebab nak cari company yang good pay lah, of course kan. So sekarang ni saya berada dekat tengah laut lah. Tapi dah nak balik dah kata dia. Apa-apa pun chill lah kan. So far kerja bidang drilling ni memang sangat-sangat mencabar, brutal babe kata dia. Siapa cakap kerja drilling ni santai, relax dan tak sakit? Yang cakap relax santai tu semua tipu je tau kata dia. Hanya orang yang pernah rasa dia tahu macam mana kerja kita orang ni. Sebelum ni saya kerja sebagai construction crew je, rigger technician inspection kata dia. Alah, yang tempat kerja kat Pelantar tu, kalau ni memang benda tu orang kata kerja tu ada relax sikit lah, ada santai sikit. Tapi orang kata santai-santai pun, santai tu pun time rough sea je, ataupun time laut tengah bergelora macam tu lah. Bila kapal tengah long line ataupun long side ataupun anchorage, makan siang lah kita orang jawabnya. Tapi berlainan pula dengan kerja drilling yang sekarang saya dah buat ni. Memang tak ada istilah santai langsung tau. Makan siang ke apa tak ada lah. Hujan pun kita orang kena kerja babe. Tolak ribut petir je kita orang akan stop operation waktu tu. Okey, kita cerita pasal Banksman ni tadi Okey, kata dia tahu tak Banksman ni apa? Bukan kerja bukan kerja bank kata dia. Ini adalah nama bagi tukang signal kepada crane operator. Erti kata lain, Banksman ni adalah nama untuk tugas yang diberikan. So, tugas yang saya buat masa tu adalah Banksman, iaitu signaler kepada crane operator. Masa tu kita orang tengah buat lifting dari tengah hari sampailah ke malam. Shift kami masa tu start daripada pukul 12 tengah hari sampailah habis pukul 12 malam tau. Letih? Yes, of course lah letih. Siapa tak letih? Kerja memang kerja brutal punya. Stres gila dengan pressure lagi kan. Crane operator kita orang ni pula seorang India tau. Dia ni memang berpengalaman lah orang dia. Masa tu memang time tengah busy sangat-sangat. Kita orang lifting, waktu kita orang lifting dah macam main jatuh dah. Angkat sana pergi letak sana sini gitulah kan. Kejap dekat top deck, kejap dekat main deck, kejap kat cantilever, kejap kat bawah set room. Time tu memang dah penat sangat-sangat tau. Sehinggalah lagi 2 jam ni kita orang waktu tu dah nak habis shift lah. So crane operator tu cakap kat saya, kita orang gunakan walkie talkie lah. Saya panggil dia Bai je, okay? Dia terletak Bai Yang Bai tu cakap lah okay Yus, this is the last lift right? Anything you want me to pick up? Ataupun kita guna bahasa Melayu je lah pening lah macam ni.
Dia kata, okay Yus, ini adalah angkatan yang terakhir kan, ada apa-apa tak yang nak diangkat? Kata dia macam tu lah. So dia daripada tempat crane dia dekat atas lah kan. So saya cakap, ya, ini adalah yang terakhir sekali, kata dia. Tunggu sekejap bye. Kata macam tu, bagi saya 5 minit, saya check dulu manifest, kata dia, ataupun check dulu semakkan senarai semak lah macam tu. Bye pula cakap, okay, copy. Time tu saya dengan 2 orang lagi Roasterboard, kira macam assistant lah Roasterboard ni, tengah duduk je bersandar sebenarnya dekat sebalik mini container tau kat situ. Kita orang tak nak cakap lah, tak nak bagi crane operator tu nampak, sebab dia ni jenis squat jack sikit tau. Depan bos tu biasalah, ada dekat mana-mana pun ada, dekat tempat sana pun ada, kat tempat kerja mana-mana memang kita akan jumpa orang yang macam ni tu. Alasan saya je sebenarnya nak check manifest tu, padahal kita orang dah penat sangat waktu tu. Nak, orang kata nak cari alasan, nak relax kejap tau. Situasi masa tu adalah blind lift tau. Maksudnya angkat benda, angkat sesuatu tanpa melihat lah macam tu. Kalau crane operator tu tak nampak saya dan saya tak nampak crane operator, so kami communicate guna radio je. So tengah duduk santai-santai tu, kami tak sedar pun yang kami bertiga ni tengah duduk dekat bawah blok tau. Blok crane tu berat dia seberat 50 tan bukan main-main, bukan kaleng-kaleng orang kata, memang berat betul lah kan, kalau kena memang penyek habis. Ini adalah satu kesilapan besar yang saya pernah buat, kata dia. Dan tiba-tiba radio saya pun berbunyi macam signal loss, macam signal kacau macam tu. Dan si Bai ni terus cakap kat radio, okay, copy, kata dia. Saya waktu tu dah terkejut hairan tu, apa sebab pula tiba-tiba copy ni kan. Dan zoom, tiba-tiba dengan laju bam, benda tu macam bunyi kapal terbang melintas tau kat depan kita orang. Zoom, macam tu. Dan pada masa yang sama, Roasterboard ni ataupun pembantu saya yang 2 orang tadi sebut, lari, kata dia macam tu. Dan bam, apa yang jatuh tau, lebih kurang 1/2 meter kat depan kita orang waktu tu. Main hook tadi yang berat 50 tan tadi tu jatuh dengan laju dekat depan kita orang sebab terlebih rilis, kata dia. Masa tu bergegar tau rig ni, memang rasa habis lah, meletup gila punya dia. Depan kita orang pula masa tu kan, tak jauh tau, berlubang besi rantai rig tu pecah. Bayangkanlah kalau benda tu kena dekat kita orang waktu tu, dah innalillah dah, kata dia. Arwah kita orang ambil waktu tu. Tapi na'udzubillah min zalik lah, minta dijauhkan. Saya bersyukur sangat kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ni saya masih lagi diberikan nafas lagi untuk hidup, kata dia. Time ni kita orang 3 orang tau, bagai nak gugur jantung rasa dia. Ini adalah satu kejutan yang amat dahsyat bagi kami bertiga. Kita orang beredar daripada tempat tu dan saya terus radio si Bai ni. Bai, what are you doing? Bai, apa yang kau buat ni? What's wrong with you? Kata dia. Melayu je lah Bai, kau buat apa ni? Kenapa apa yang kau buat ni? Kan saya dah cakap dengan awak suruh tunggu. Kenapa awak boleh jalan sendiri ni? Bai ni pula cakap, I'm sorry bro, I'm sorry. Saya minta maaf. Saya tak tahu. I saw you give me hand signal. Saya nampak awak bagi saya hand signal to release the main block. Maksudnya macam suruh saya, macam Bai ni nampak saya bagi hand signal untuk release main block tu, macam lepaskan tau. Cincang lebih kurang macam tu lah yang dia cakap. Control room waktu tu dengar tau perbualan kita orang ni, dan semua orang dengar bunyi kejadian tu. Memanglah bunyi dia macam meletup kan. Semua orang dengar tau. Heboh gila tau masa tu. Dan semua orang keluar turun padang tengok tempat kejadian ni lah. Dengan siap dengan bos-bos sekali, semua keluar tau time tu. Disebabkan insiden tu, kami yang terlibat time tu semua kena kena investigation kan. Lakonan semula pun dibuat keesokan harinya. Dan nak dipendekkan cerita Bai tu dia cakap tau, dia nampak saya tengah bagi hand signal dekat dia ataupun tunjuk dia signal yang macam untuk tukar blok daripada blok kecil pergi ke main hook blok besar tadi yang 50 ton tu. Dan bila dah tukar kepada main hook yang blok besar tadi tu, saya ni yang Bai ni nampak lah, saya ni boleh suruh si Bai ni releasekan blok yang besar tadi tu. Dan masa tu dia release lah benda tu, dia cakap, dan dia dah control dah, bagi slow dah. Tapi hairan main hook tu turun dengan laju.
Time tu dia kata dia nampak saya tengah berdiri menghadap dia tau. Dia nampak saya ni berdiri menghadap dia dekat atas mini container sambil bagi hand signal suruh turunkan blok tu. Tapi saya mati-mati tau tak mengaku yang saya, dan waktu tu pula saya memang tengah ada saksi kan. Tadi saya cakap saya dengan rooster board yang 2 orang tu kan, yang pembantu tu, kami terpaksalah cakap dengan betul time tu. Tak boleh nak selindung-selindung, tak boleh nak cakap. Kita orang waktu tu memang tengah curi tulang kan, tengah sembunyi sikit kan, sebab penat-penat. Yang kami cakap pun, kita orang cakap lah kita orang tengah rehat kejap, duduk kat sebelah kontainer tu, sebab dah penat sangat waktu tu. Masing-masing tak puas hati tau pasal benda ni. Sampailah barge captain buat satu cadangan tau. Kita refer kes ni dekat CCTV punya department lah. Kita tengok apa yang sebenarnya terjadi. So bila kena playback rakaman tu, nak tahu tak apa yang kita orang nampak? Yes, dalam rakaman CCTV tu lah, memang saya nampak dalam rakaman tu ada saya bagi hand signal tu pada si Bai ni. Betul-betul kelibat saya berdiri ke atas mini container tu, dan rakaman yang kita orang tengah duduk dekat santai tu juga ada sekali. Jadi kita orang bertiga, iaitu saya dengan 2 lagi rooster board ni lah, dalam rakaman tu ada benda tau yang menyerupai saya. Perkara ni jadi macam satu misteri tau. Semua yang berpangkat-pangkat besar ni ataupun yang menyiasat saya punya perkara ni, semua jadi confused lah. Macam mana ni? Dia ada kat sini, lepas tu ada lagi satu kat sini kan. Itu juga ada beberapa orang kru yang memang dah lama tau bekerja dekat Jacob Rig ni. Buka lah cerita diorang. Diorang cakap memang sebelum ni pernah terjadi tau kejadian-kejadian aneh macam ni pernah jadi. Seperti ternampak kelibat pelik, penampakan entiti yang tengah duduk dekat atas kaki Jacob tu. Dan juga pernah terjadi boom crane tu pandai release up and down. Maksudnya dia tengah angkat sendiri, tengah turun sendiri tau, macam tu tau. So masa tengah lifting tu macam pelik lah, dia pandai swing sendiri ke kiri ke kanan, dan macam-macam lagi cerita yang dia orang ni dengar lah kata dia. Tapi bagi orang-orang yang berpangkat bos ni, of course lah kan, macam kita semua tahu, dia orang mesti tak percaya, dia orang tak ambil pot pun perkara-perkara macam ni. Bagi dia orang yang bos-bos ni, cerita-cerita begini adalah spekulasi saja dan tidak berasas. Kata dia macam tu lah lebih kurang kan. So lepas tu saya pun ambil keputusan lah untuk nak resign daripada tempat ni. Dan lepas 3 trip saya dekat Jacob Rig ni, sebab dah tak sanggup dah nak tanggung risiko. Yelah, kalau dah nak dekat, orang kata dah dekat sampai ajal kata dia kan. Sekarang ni saya pun dah berhijrah ke semi sub rig kata dia, iaitu dekat kawasan Semenanjung. Harap-harap kat sini akan jadi tempat kerja saya yang paling selamat untuk saya lah. Apa-apa pun lepas ni, dengan adanya pengalaman saya sebelum-sebelum ni, akan membuatkan saya lebih berhati-hati. Yalah, berhati-hati dalam menjalankan kerja, tugas-tugas yang diberikan. Jangan kata dekat, orang kata dekat pelantar minyak ke, dekat kapal offshore ke apa benda ke kan. Kita yang sama-sama sekarang ni kita tengah kerja. Ada yang kerja dekat kilang, ada kerja dekat food panda, delivery guys semua kan. Ada yang kerja, macam-macam kerja kita buat sekarang ni. Saya doakan korang semua selamat lah, insyaAllah. Kita kena berhati-hati dalam melakukan tugas-tugasan harian kita. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir. Harap korang enjoy. Saya minta maaf sangat, ada yang tersasul, ada yang tersilap kan. Mana yang terkurang terlebih tu minta diampunkan kan. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe kat channel saya ni, dan yang masih belum tu bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe daripada anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya, dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.